Baik, dalam tinjauan saya di China ASEAN Expo ke-20 di Nanning, China ni, pelbagai produk yang dibawa oleh kita punya SME, local champion kita yang akan diperagakan di Nanning ini. Dan Nanning ini merupakan satu kawasan yang cukup menarik kerana ia merupakan ibu negeri untuk negeri Guangxi. Tetapi untuk di Nanning saja 7.5 juta penduduk, dan di keseluruhan Guangxi terdapat 15 juta penduduk. Sudah pasti setiap produk itu ada orang kata peminatnya, ada market, ada potensinya. Jadi di belakang saya ini adalah salah satu gerai ataupun salah satu pempamer, iaitu di bawah Manjung Naluri Sinar Berhad, yang bersama dengan saya ialah pengarahnya, rakan lama saya, Mr. Ting Tai Fok, yang juga merupakan pengarah Manjung Naluri Sinar Berhad. Kita akan melihat bagaimana produk-produk yang Encik Tai Fok membawa, Mr. Ting. Seperti itu. Pertamanya, sebelum kita nak bertanya soalan, saya kalau boleh saya nak bagi peluanglah kepada Ting Tai Fok untuk tunjukkan produk-produk apa, explain dekat penonton Astro awal ni. Ya. Okey, terima kasih Cik Firdaus. Hari ini kami berada di Nanning Exhibition Convention Center untuk ini China ASEAN Expo. Dan kami rasa bertuah kerana dapat membawa produk-produk hiriran yang dibuat daripada nanas MD2 ya, dari Setiawan Perak. Jadi hari ini kami ada bawa nanas kering MD2 ya, di mana ini ada 50 gram dan ia berbeza dengan produk ya buah kering di China. Sebab dia menggunakan freeze dryer, tapi kami menggunakan dehydrator di mana ada kelembapan 12% lagi. Ya, ini sangat sesuai untuk mereka yang bekerja di pejabat. Seterusnya kami ada bawa coklat nanas premium MD2, di mana ini menggunakan dark coklat bersama dengan inti nanas MD2. Ya, di mana di Malaysia juga hanya kami yang membuat produk ini ya. Dan di sini kami rasa sangat teruja kerana banyak ya pengunjung yang datang yang memberi input bahawa coklat nanas MD2 ni ada keunikannya dan mereka sangat suka. Dan kami berharap dengan penyertaan ke China ASEAN Expo ni kami dapat menembusi pasaran China. Saya difahamkan ini kali pertama. Ya, betul. Jadi bagaimana penyediaan kali pertama membawa produk-produk begini ke Expo yang saya kira cukup besar ni? Ya, kami sangat bertuah lah sebab apabila kami dijemput oleh NCR, pihak berkuasa koridor udara, untuk menyertai pameran ini, kemudiannya dibantu oleh Matrik. Ya, pelbagai bimbingan dan nasihat telah diberikan. Di mana syarikat kami juga telah daftar dengan GACC China, di mana semua produk yang dibawa oleh SME ke negara China mesti ada kelulusan GACC ya, dengan barcode dan persijilannya. Dan kami juga sangat bertuah kerana produk kami telah dipersijilkan ISO 22000, halal mesti ya, My Food Tag dan juga HACCP GMP. Jadi kami datang ke sini, kami mendapat banyak pertanyaan ya, di mana saya rasa untuk SME di Malaysia mungkin kami perlu pastikan bahawa packaging produk itu adalah sangat penting ya, di mana kami perlu menarik perhatiannya pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Dan cita rasa pengunjung China juga telah bertukar, di mana mereka lebih cenderung kepada produk-produk yang menjaga kesihatan. Itu sebabnya hari ini kami juga membawa cuka nanas ni, di mana cuka nanas ni juga adalah salah satu produk yang mendapat sambutan hangat ya, kerana mereka telah ingin mengadakan lifestyle yang lebih sihat. Ya, dan dengan ini coklat nanas ramai juga bertanya sama ada coklat ni manis ke tidak. Jadi selalunya di Malaysia kami makan milk coklat susu yang lebih manis. Tapi di China sekarang ni mereka lebih cenderung kepada dark coklat yang kami sediakan, yang kami keluarkan. Jadi untuk SME di Malaysia yang ingin menembusi pasaran China, saya fikir Matrik NCR merupakan agensi yang sangat baguslah, yang boleh bantu kami tunjuk, ajar kami macam mana nak berkongsi keunikan produk ya, dengan platform-platform online di China seperti OPB dan juga CCB dan sebagainya. Sebelum tu ada lagi satu produk ini. Ini produk apa pula? Ini sos nanas MD2
di mana dia merupakan sos cili manis. Ya, ini kami boleh cecah dengan keropok, boleh masak dengan ayam. Ya, dulu kami kata ayam rendam kan. Jadi sekarang ada ayam sos nanas. Ya, jadi ada berbagai cara. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nanas merupakan satu elemen untuk sebagai ejen pelembab daging. Jadi untuk di Malaysia juga sangat sesuai juga. Ya, untuk masak daging lembu, daging kambing kan, nak lembutkan daging tu menggunakan sos nanas. Okey. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Cik Taiful, mungkin boleh ceritakan bagaimana sejarah Manjung Naluri ni yang membawa brand M-Grow. So, tahun bila dia bermula dan bagaimana, kenapa memilih produk-produk berasaskan nanas? Dia sebenarnya kami sebenarnya 3 orang belia lah, ya, iaitu Husna, Timothy dan saya, dan ada 4 orang dengan Satis, ya, satu Malaysia lah. Jadi kami menumbuhkan syarikat pada tahun 2018. Masa itu kami berbincang nak meneroka pasaran apa, dan kemudiannya kami membuat keputusan untuk buat tanaman nanas MD2, kerana pada masa itu dasar kerajaan dan juga Kementerian Pertanian dan juga kami lihat kepada maklumat-maklumat yang ada, ya, di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, kami mendapati bahawa MD2 ni kurang diketahui, ya, oleh penduduk Malaysia pun, ya, dan juga di antara peringkat antarabangsa. Dan itu sebabnya kami meneroka penanaman nanas MD2 bermulanya dengan 6 ekar di Setiawan, Perak, dan sekarang kami mempunyai keluasan sebanyak 85 ekar. Jadi dengan adanya pengalaman sebanyak 5 tahun sehingga sekarang, kami bukan saja membuat peladangan nanas, kami juga mengeluarkan produk-produk, ya, nanas MD2, dan kami juga menawarkan ini latihan kemahiran, ya, iaitu TVET, CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 untuk pengendalian tanaman nanas, pengeluaran makanan dan juga operasi runcit buah-buahan dan sayur-sayuran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Ya, itulah inisiatif dan usaha-usaha yang kami lakukan setakat ini. Tapi kalau boleh kita juga nak bercerita tentang bukan mudah nak berniaga ni. Bukan mudah, apatah lagi daripada berniaga semata-mata nak membawa produk ke pasaran. Mungkin boleh ceritakan cabaran-cabaran yang dilalui. Cabarannya of course dalam 5 tahun ini kami dalam tempoh 3 tahun COVID. Jadi itu adalah cabaran yang sangat-sangat besar kepada kami. Dan sebenarnya cabaran utama adalah dari segi kewangan. Disebabkan syarikat baharu, jadi memang susah untuk kami dapat loan. Jadi nak sustain dalam sektor pertanian ini, kami perlu ada perancangan yang betul. Kerana tanam nanas dia memakan masa 13 bulan untuk nak menuai. Jadi kami perlu ada cash crop. Maksudnya ada tanaman kontan yang jangka pendek, ya, untuk kami untuk dapat balik sikit pulangan tunai lah, untuk kami sustain, ya. Dan selain itu kami perlu sentiasa peka kepada keadaan dan juga dasar kerajaan yang terkini, sebab dia akan membantu kita untuk membuat keputusan dengan lebih tepat. Ya, apabila kami tahu kerajaan nak promote nanas ke negara China, ke negara Timur Tengah, maka kami kena bersedia. Kami kena pastikan kami memenuhi syarat-syarat ataupun protokol-protokol import, ya, daripada kerajaan luar sana. Ya, dan apabila kami memenuhi syarat-syarat kerajaan asing, maka kami boleh melalui agensi-agensi seperti Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, MADI dan sebagainya untuk bantu kami macam mana nak memperkasakan dari segi pembungkusan produk, memperkasakan kualiti, ya, buah kami, ya, meningkatkan bridge kemanisannya dan sebagainya. Jadi maka itu kami perlu sentiasa belajarlah dengan veteran-veteran, orang lama, dengan pegawai-pegawai kerajaan, dan itulah yang membangunkan kami selama ini. Okey, saya juga tertarik melihat inilah salah satu video marketing. koprak, ya, betul. Nanti saya nak juga, saya nak tengok video ni. Ya. Mungkin boleh ceritakan dari segi marketing, strategi marketing, sebab semua pun berniaga. Semua pun nak bawa produk, tetapi kadang-kadang yang membezakan dua jenis
pengeluar produk yang sama ialah cara marketing. Ya. Mungkin boleh berkongsi strategi rahsia. Ya, kami sebenarnya amat bergantung kepada online marketing. Okey. Kerana sekarang kalau secara fizikalnya saya rasa memang berat sangat. Ya, susah sangat nak menembusi ya, nak tarik perhatian. Jadi pemasaran yang utama adalah melalui peer to peer. Maksudnya mereka yang telah cuba produk kami ini mereka yakin ya dan mereka suka minat dengan produk kami. Jadi peer to peer punya introduction introduce ni adalah sangat penting. Yang kedua adalah online marketing di mana kami bergantung kepada TikTok, kepada media-media ya untuk bantu kami. Di sini juga kami telah banyak menerima liputan media ya daripada China sendiri ya yang ada buat secara swasta, yang ada dari pihak agensi berita kerajaan dan ia sangat membantu kami ya. Jadi pemasaran itu kami tak boleh buat secara konvensional lah sekarang. Ya, kami memang perlu sangat giat dan pastikan produk packaging tu menarik perhatian. Baik. Kalau tidak pemasaran bagaimana hebat pun tidak berguna. Okay. Ya. Saya nak menyentuh sedikit tentang semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dia open di SEA Expo, dia punya keynote speech. Dia mengatakan bahawa platform SEA Expo, China ASEAN Expo ni perlu dijadikan sebagai platform pembangkit untuk SME. Tetapi saya juga nak menyebut tentang ekonomi madani. Dia nak kerajaan nak terus mengembang, memperkasakan sektor SME as a engine growth. Tetapi sekarang ni sektor PKS dia cuma contribute 38% to the GDP. Ya. Bagaimana you rasa yang dia perlu mungkin dari segi kerajaan sendiri bagaimana untuk membantu SME ini? Ya, saya melihat kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri semalam yang sangat menarik perhatian pelabur-pelabur. Okey. Ya, dan seterusnya dia juga membantu PKS seperti kami ya untuk menembusi pasaran di sini. Dulu kami tak boleh bawa nanas ke negara China. Tapi atas usaha inisiatif kerajaan dan juga Kementerian Pertanian maka nanas sampailah ke negara China. Ya. Dan bagi saya dari segi ekonomi madani sekarang ni kami amat mengharapkan khidmat nasihat dan juga bimbingan daripada agensi kerajaan. Ya. Maksudnya dia perlu ada satu rantaian. Ya, dia bukan setakat kepada insentif dan bantuan sahaja. Di mana dia membantu dari segi khidmat nasihat, membantu dari segi untuk membekalkan barangan-barangan yang diperlukan oleh PKS untuk memulakan perniagaan. Sebab sekarang saya lihat banyak belia nak memulakan perniagaan baru. Tapi masalahnya susah nak dapat pembiayaan daripada ini bank komersial. Okay. Jadi kami sangat bergantung kepada agensi-agensi untuk memberikan grant padanan. Di mana saya lihat ini sangat sesuai. Maksudnya dia bukan bagi free sahaja. Maksudnya kita perlu melabur, contohnya 100,000, kerajaan membantu 50,000, maksudnya 50% ataupun 70%. Ya. Dan kemudiannya ada juga sebelum ini Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia membantu pekebun dengan memberikan benih 100,000 pokok untuk kami mulakan. Sebab nak beli benih nanas MD2 ni RM1.50 sepokok. Kalau seekar nak tanam 20,000 pokok memerlukan modal sebanyak 30,000. Jadi mana nak cari duit untuk mereka yang habis belajar degree ke, habis belajar diploma kan. Tapi ada inisiatif ni di mana dia bagi 100,000 benih pokok nanas MD2, suluh nanas ni, tapi kami perlu pulangkan kepada agensi selepas 2 tahun. Selepas kami mula menuai. Jadi saya lihat ini inisiatif sangat bagus. Sebab dia ada dia punya kesannya untuk pekebun terus sustain lah dalam bidang itu. Ya, jadi saya fikir dari segi inisiatif kerajaan sekarang mungkin boleh membantu dari segi untuk memberikan kebenarannya untuk menyertai lebih banyak expo di peringkat antarabangsa. Ya. Okey, terus kita akan berhenti rehat seketika. Sambil-sambil saya nak merasa kemanisan nanas kering, bright pineapple, kita ada coklat premium MD2, kita juga ada cuka nanas, cuka pineapple cider dan juga sos yang katakan sos cili. Mungkin ini antara orang kata best
salin untuk manjung Naluri. Sdn Bhd. Jadi Ya. pasti kita akan bertemu, kita akan cuba mencari banyak lagi usahawan. Kita akan cuba berkongsi, mencedok sedikit ilmu. Mungkin boleh memberi inspirasi kepada SME ataupun syarikat-syarikat kecil di Malaysia yang mungkin ada cita-cita nak jadi seperti Encik Tita Ipoh. Terima kasih. Terima kasih Astro Awani.